'cause I know that you do. You've been a stranger lately, and I know that's not you. Easy come, easy go, no need to fight about it. Easy come, easy go, no stress, I'm good without it. Easy come, easy go, let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. Assalamualaikum, salam sejahtera. 17 Julai 2020 itu bersamaan dengan hari Jumaat, yang mana pada hari tersebut aku bergerak ke Mersing. So sewaktu dalam perjalanan aku ke Mersing, halfway, bini aku call. Lepas tu dia bagi tahu kat aku PC aku yang aku selalu guna untuk buat semua benda, untuk uruskan order Shopee aku, untuk aku edit video, semualah kan, tak boleh on. So nak dijadikan cerita tu, malam sebelum tu hujan lebat. Kemudian dekat area studio aku ni blackout. Kawasan ni saja ada power trip. Aku pun bila dah siang tu aku tak ada check sebab aku kemas-kemas barang apa semua. Lepas tu aku terus keluar. So bila bini aku call kata PC tak boleh on, aku dah rasa alamak kan. Tapi aku sedapkan hati lah. Tapi basically inilah dia PC-nya. Inilah PC-nya. PC ni dah tua dah bro. Memang dah tua dah. So bila bini aku call kata tak boleh on, aku pun relax je lah. Aku tak nak fikir negatif. So aku bajet mungkin fuse dekat kepala plug tu terbakar ke apa ke kan. Apparently tak. Memang waktu power trip tu basically ada power burst dan motherboard aku sekarang terbakar. So itu antara salah satu sebab kenapa SKB yang korang minta sangat tu, siri kemenyan berasap tu, aku tak buat lagi. Sebab aku nak kena buat balik semua intro dia apa semua. Dan benda-benda tu semua ada dalam hard disk dalam CPU ni. Okay. So aku ada tanya kawan-kawan apa semua. Kebanyakan kawan-kawan semua sekarang pakai laptop. So aku tak jumpa lagi kawan yang pakai PC. Kalau dia orang pakai PC, aku just boleh buka kejap, cucuk SATA dia apa semua, and then aku just nak ambil data-data aku yang ada dekat dalam hard disk aku. So semua video-video aku, footage aku sebelum ni semua ada dekat dalam hard disk dalam PC ni. Okay, itu perkara pertama yang berlaku pada aku pada 17 Julai 2020. Okay. Iya. Macam mana ni nak pistol? Kemudian pada 18 Julai, the next day, waktu petang, aku dah naik masa tu dekat Pemanggil. Naik Pemanggil, aku nak ambil underwater scene. GoPro aku pula masuk air. So benda ni aku tak boleh nak buat apa lah. Orang ramai tanya, bukan GoPro waterproof apa semua. Ya, memang GoPro waterproof, undoubtedly. Tapi apa yang berlaku adalah, aku rasa lah ini pandangan aku lah, sebab benda ni electronic item, dia adalah sesuatu yang ada lifespan.
So aku gunakan benda ni untuk orang kata memang heavy usage. Itu nombor satu. Nombor dua, memang orang kata panas sejuk. And then waktu aku mancing memang panas terik So aku rasa dekat dia punya seal dia tu apa semua dah ada wear and tear. Itu apa yang aku rasa lah. Tapi GoPro tu dah serve aku lebih kurang 2 years plus lah. So 200, around 200 plus lah, 245 videos yang aku dah produce dengan GoPro tu. So aku agak sedih kat lah sebab dia dah tak ada kan. Okay, so itu yang berlaku pada 18 hari bulan Julai. Kemudian lebih kurang sebulan selepas tu, 15 hari bulan 15 hari bulan Ogos 2020. Ni dia, aku punya drone jatuh dalam laut. So basically drone ni macam hari tu aku dah check dah. Ini aku share dengan korang dia punya flight record. Ini orang kata dia punya kotak hitam lah, flight record dia. Okay, apa yang berlaku adalah macam biasa kalau aku sampai kat tempat baru, untuk drone ni aku akan calibrate balik IMU dia. Kemudian aku akan calibrate compass. So selepas settle aku buat, bear in mind battery capacity pada masa tu adalah full 100%. So selepas aku dah calibrate IMU dengan aku calibrate compass ni tadi, bateri yang dah diguna pakai untuk dua-dua calibration ni aku tinggal lagi 91%. So daripada 91% tu aku pun up drone aku. Aku up drone aku, kemudian aku ambil scene JT Pulau Tioman, straight all the way sampai dekat hujung JT. Kemudian aku ke depan lagi sikit, ada satu buoy kat sana, di mana boat Gelora Sport Fishing 4 orang kata sedang berlabuh lah. So waktu aku sampai dekat area situ tu, aku punya bateri dah tinggal dalam 87%. 87% ni aku tengah adjust, aku nak dapatkan angle, aku nak ambil gambar boat Gelora Sport Fishing 4 ni. Kemudian bateri drop kepada 85%. So aku tengah set lagi. Tak lama selepas tu, tiba-tiba bateri aku drain terus kepada 0%. So keluarlah warning benda ni apa semua ni. Dalam remote aku memang memekak gila-gila pada masa tersebut. So aku pun, sebab aku ni rabun, aku kena pakai aku punya reading glasses. Dan phone aku ni pun kecil je, aku tak apa nampak, aku pun tak dengar sangat apa benda dia cakap, apa benda entah kan. So aku nak share dengan korang kat sini, selepas 1 tahun kalau korang ada drone lah, DJI, aku pakai DJI Mavic Air. Ada drone, selepas 1 tahun bateri tu kau ambil, kau buang je lah. Sebab basically aku punya drone tu berusia dalam 1 tahun 2 bulan. So bateri tu tak ada bagi kau indikator apa-apa. Tak macam phone. Phone kalau misal kata bateri dia dah orang kata dah start nak kong, kau akan tahu. Maknanya dengan normal usage kau sebelum ni dengan sekarang ni kau masih pakai normal macam sebelum ni, tapi bateri cepat habis. Kemudian charging rate pun lagi lama. Macam drone punya bateri ni, dia tak ada bagi aku indikator apa-apa pun. Nak kata charging rate lagi lama pun tidak, masih on time. Lepas tu nak kata dia ada sebelum ni lah, contoh power drop tu ke apa ke, tak ada berlaku. Tiba-tiba dia terus drop macam tu sahaja. So itu yang aku kata, kalau korang ada drone dah cukup setahun, buang je lah bateri tu, pergi beli bateri baru. Precaution je lah. Dan benda ni juga aku dah write, aku email kepada DJI. DJI kata, oh ni dah habis warranty period. So dia orang pun tak boleh nak buat apa-apa.
Senang kan? Aduh. Tapi dia orang offer lah kepada aku untuk beli drone baru. Drone sahaja since aku dah ada remote control apa semua, maknanya dia offer aku drone sahaja pada harga discounted price 5%. Aku jawab thank you so much but no thanks lah. Banana betul lah aku kata kan. So itulah kisah drone aku ni. So aku habis PC aku gone aku punya GoPro Hero 6, dan aku gone aku punya drone. Tapi Alhamdulillah lah, itu bad things yang happen dekat aku lah. Sepanjang aku buat video ni untuk YouTuber-YouTuber baru kat luar sana, ini adalah benda-benda yang korang akan face with lah. Jangan terlalu bermuram durja pasal benda-benda ni, because it's common. Dia ibarat macam kalau kau pergi kerja dan kerja kau adalah kau kerja dekat pejabat, kau commute, daily commute kau pakai motor. Ada hari motor kau akan jam, ada hari yalah, benda-benda macam tu yang berlaku, benda-benda orang kata musibah ni kan. So kita kena hadap je lah. Okay, bila sebut pasal motor dalam seperti yang korang sedia maklum lah, motor aku dah jam sebelum ni. Kemudian dalam 2 minggu lepas, motor aku pun jam. Motor aku jam, aku tak boleh nak buat apa lah. Sebab basically motor ni aku dengan member aku, kita orang buat sendiri. So bila buat sendiri tu, sekarang ni orang kata ekonomi tengah tak elok ni. So aku cuba cari solution yang orang kata bukanlah terlalu low end, tapi tidaklah terlalu high end, somewhere in the middle. So aku tukar block dengan blockhead baru, tapi brand tu kita orang tak pernah pakai, tak ada testimoni, tak ada apa. Tapi harga dia tak terlalu murah dan tak terlalu kasar sangat. So kena dengan budget aku at that time lah. So we decided to give it a try lah. So try, happen to be block tu tak bagus lah. Yalah, tak sampai sebulan lagi dah pecah dah. What to do? Jadi macam aku bagi tahu sebelum ni, itu antara musibah yang menimpa diri aku lah. Itu perkara-perkara yang bagi aku, yelah musibah, aku tak boleh nak buat apalah kan. Aku terima seadanya, aku redha, Alhamdulillah kata. Tapi aku nak share juga dengan korang, banyak juga benda-benda baik yang berlaku. Contohnya macam bulan 7 tu, Alhamdulillah sales aku semua okey. Terima kasih kepada yang support, yang beli produk-produk yang aku jual dekat Shopee aku. Dan untuk makluman juga sekarang aku ada create satu channel di Telegram. Korang boleh follow. Yang ini untuk yang nak tahu update-update. Contoh macam aku akan update kat sana. Kalau aku keluar trip ke apa, aku akan update dekat sana. Lepas tu kalau ada produk-produk baru pun aku akan update kat sana. Kalau aku restock produk pun aku akan update kat sana. Aku nak funnelkan benda ni. Okay, berbalik kepada cerita tadi, aku juga faham sekarang ni moratorium pun dah dekat nak habis apa semua ni. Dan pada bulan Ogos aku nampak sales agak menjunam teruk jugalah. So aku budget, because yalah moratorium dah nak habis, orang dah start reserve duit apa semua. Maknanya selepas ni kita akan berjalan seperti biasa. Jadi aku doakanlah supaya semua orang berada dalam keadaan ekonomi yang baik, insya-Allah. Aku sendiri pun struggle, to be frank, aku sendiri pun struggle. Tujuan aku cerita benda-benda ni kat korang ni bukan sebab orang kata nak tagih simpati ke apa ke, tak ada. Sebab sepanjang aku orang kata berniaga sendiri ni, aku kena berterima kasih juga dekat para viewer yang tak putus-putus mendoakan aku. Alhamdulillah, dah nak masuk 2 tahun aku bekerja sendiri. Dan aku percaya tanpa doa korang semua yang support aku apa semua ni, aku takkan berada di mana aku berada hari ni. Okay,
So terima kasih banyak-banyak. So kepada kawan-kawan yang lain pun semua, kita sama-samalah doakan sama kita supaya yelah kita boleh hadapilah. Sebab kepada yang senang tu senang lah, Alhamdulillah lah, bagus. Tapi kita ada kawan-kawan kita yang gaji dah dipotong 20%, 30%, 50%. Dan ada juga kawan-kawan yang aku baru jumpa baru-baru ni, 2 orang. Yang ini high rollers macam aku juga dulu. High rollers ni maknanya yalah, kau kerja, grade kau pun bagus, gaji kau pun bagus. So bila gaji bagus ni, kau dah start buat komitmen. Macam aku, macam rumah aku ni, kalau ramai yang tanya, bang kau peniaga sendiri, especially waktu mula-mula dulu lah, bang kau tak ada kerja, macam mana kau boleh ada rumah besar macam tu, apa semua. Ini semua adalah daripada hasil daripada waktu aku masih bekerja dulu. And to be frank, memang sakit juga kepala aku nak membayarnya sekarang ni. Dengan keadaan ekonomi sekarang ni, dengan sales dah drop apa semua ni. Dan aku ada juga kawan-kawan yang high rollers juga macam aku dulu, baru sahaja kehilangan pekerjaan. Ada 2 orang. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Time ni lah dia nak drill kan. Kita sambung indoor, okay. Time ni lah dia orang nak drill lah, nak apalah kan. So untuk yang member aku 2 orang ni, diorang agak terduduk jugalah. Sebab yelah, diorang tak pernah hadapi situasi macam ni. Kemudian kehilangan kerja di saat yelah hujung bulan ni moratorium dah habis. So aku just sit down dengan diorang, layout kan dengan saving yang diorang ada, macam mana nak buat apa semua. But tough lah. Dan aku sendiri pernah lalui benda tu. So aku tahu mula-mula tu memang kau terkejut sikit. Sebab yelah, background aku datang daripada memang 18 tahun aku bekerja makan gaji. Tiba-tiba tak ada kerja, lepas tu aku nak cari kerja. At the same time, kau tahu mencari kerja pada masa tu adalah sangat sukar nak dapat. And then kau nak kena buat something. Bila kau nak buat something tu, so persoalan dia adalah boleh ke nak menjual, nak minta orang beli, keluar duit beli apa semua. So aku faham keadaan mereka. So untuk member aku ni dan untuk semualah yang view video aku ni, mari kita sama-sama lah, aku sendiri pun berdoa semoga keadaan kita, especially ekonomi kita, berada dalam keadaan baik, sihat tubuh badan, supaya kita boleh usahakan something. Itu saja. Memang is tough time dengan keadaan politik yang huru-hara. Lepas tu dengan corona ni lagi, memang agak susah. Memang susah. Aku sendiri pun terasa susah dia. Sebelum ni pun memang struggle. Sekarang rasa macam bertambah-tambah. Tapi insyaAllah lah, aku cuba usahakan dan aku harap kita semua dapat tempuhi perkara ni, peristiwa ni, ataupun keadaan kita sekarang ni sebaik yang boleh lah. Okey lah, lama aku membebel ni. Okey, takat ni dulu video kita kali ni. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow aku punya channel Telegram. Korang buka Telegram korang, type je Fun Fishing, korang boleh follow aku punya channel Telegram tu. Kita berjumpa di video selanjutnya. Yeah. Easy come, easy go. No need to fight about it. Easy come, easy go.